branding. When we talk about branding, Amanah kena fikir, dia kena pertama dia kena keluar daripada satu brand, satu pemikiran manusia bahawa Amanah ini adalah pas bersalin kulit. Yang ini sampai sekarang Amanah tidak berjaya mengeluarkan diri mereka sebagai bayang-bayang kepada PAS, sebagai orang yang kecewa daripada PAS, sebagai mereka yang boleh berdiri sendiri, yang ada pendirian dan ada dia punya stand sendiri. Daripada situ kita nampak bahawa kegagalan Amanah dalam nak branding themselves itu. Kenapa saya kata demikian? Kita tak boleh menafikan bahawa pimpinan ini berasal daripada PAS. Tapi bila mereka keluar daripada PAS, rakyat nampak, pengundi nampak, orang-orang yang bukan ahli parti nampak bahawa mereka hanya cuba untuk menjadi PAS bersih yang lebih baik. Kenapa? Kenapa nak jadi PAS bersih yang lebih baik? Bila Anwar Ibrahim dan rakan-rakan daripada UMNO keluar daripada UMNO, mereka tidak cuba menjadi UMNO yang bersih yang lebih baik. Tak. Itu berbeza dengan Bersatu. Bila keluar daripada UMNO, mereka nak menjadi UMNO yang lebih baik. Itu Bersatu. Tetapi bila Anwar Ibrahim dan rakan-rakan keluar daripada UMNO, membina Parti Keadilan Rakyat, mereka tidak cuba membawa naratif bahawa kami boleh membawa UMNO yang lebih baik. Sebaliknya, Anwar Ibrahim membawa satu naratif, satu parti, satu hala tuju, Kak Wan membawa satu hala tuju, di mana kita bukan nak jadi UMNO yang lebih baik, tetapi kita akan membina satu politik baru yang lebih baik. Maka tercetuslah satu politik baru di mana tidak berlandaskan kepada bangsa, tidak berlandaskan kepada agama, tetapi berlandaskan kepada ideologi. Adakah itu baru? Tak, itu tak baru. Kerana DAP dah buat, gerakan dah buat. Parti-parti sebelum itu dah pernah ada satu gerakan di mana parti merentas negeri, merentas daerah, merentas bangsa, merentas agama. Namun begitu, sedang kita berkata dan bercakap demikian, kita kena sedar bahawa dalam kita menyentuh isu ini, keadilan adalah satu-satunya parti yang dapat mengeluarkan mereka daripada kelompok bangsa. DAP, walaupun dia bukan parti bangsa, dia bukan parti agama, tetapi selama berpuluh tahun naratif bahawa DAP itu parti Cina berjaya dimainkan oleh pihak Barisan Nasional. Sehingga kan orang anggap walaupun DAP tak pernah kata mereka parti Cina atau mewakili Cina sebagaimana yang MCA buat, tetapi naratifnya begitu dan gerak kerja mereka begitu. So akhirnya bila muncul Parti Keadilan Rakyat, kemunculan Parti Keadilan Rakyat ini membawa satu nafas baru, membawa satu arena, membawa satu wacana, membawa satu wadah baru, platform baru dalam dunia politik, di mana kita melihat satu dunia politik tanpa bangsa, tanpa melihat bangsa, tanpa melihat agama. So dia rentas bangsa, rentas agama, rentas negeri. Kalau kita tengok dekat Sarawak, dia ada Sarawak for Sarawakian. Sabah, dia ada parti Sabah untuk orang Sabah. Jadi dia parti regional, dan parti regional ni memang takkan boleh pergi ke mana. So bila Parti Keadilan tu muncul, dia membawa satu wacana dan wadah yang baru, di mana wacana dan wadah yang baru inilah yang membuka mata rakyat bahawa perlunya rakyat Malaysia ini kepada bentuk politik baru beyond bangsa, beyond agama. Dan kalau kita perhatikan DAP 1965, gerakan lagi awal daripada itu, PAS lagi awal daripada itu, kalau kita tengok gerakan kemudian lah, tapi PAS lagi awal daripada itu. Tapi mereka gagal untuk membentuk kerajaan, let alone nak memenangi di negeri-negeri di mana yang signifikan. DAP pun seingat saya tak pernah menang negeri kecuali setelah menyertai gabungan bersama dengan Parti Keadilan Rakyat. Yang pernah menang negeri pun di Kelantan dengan Terengganu adalah PAS. Itu pun tak boleh lari daripada Kelantan dan Terengganu. Di Kelantan lah umpamanya, tak boleh jauh lebih daripada negeri tersebut. Tapi negeri-negeri lain seperti Kedah umpamanya, seperti Perak, mereka hanya menang, PAS hanya menang setelah bergabung dengan Parti Keadilan Rakyat. Kenapa? Jadi kita nampak bahawa sentral kepada perjuangan kita, sentral kepada penerimaan rakyat itu adalah daripada Parti Keadilan Rakyat yang berjaya membuang naratif bahawa parti ni mesti berdasarkan bangsa, parti ni mesti berlandaskan agama. Dan dalam masa kurang daripada 1999, kalau kita tengok 2004 kalah teruk, 1999 ke 2008, 9 tahun. Dalam tempoh 9 tahun,
pada masa itu pembangkang berjaya memenangi 5 negeri, kekalkan Kelantan, menang Kedah, menang Perak, menang Penang dan menang Selangor. Masa tu wilayah pun sebenarnya tumbang, tapi sebab wilayah ni bawah persekutuan, so dia tak kira. But point is 2008, daripada kekalahan yang setakat 20 kerusi 2004, dalam masa 5 tahun saja Parti Keadilan berjaya membawa naratif sehingga memenangi 5 negeri. Ada orang PAS kata, oh ni sebab PAS dah berada dalam arena politik sejak tahun sebelum 1955 lagi. Kenapa hanya boleh menang Kelantan, kadang-kadang menang Terengganu? DAP dah berada bersama dengan di Malaysia ni sejak 1965 lagi. Kalau kita kira dengan PAP sebelum itu lagi, kenapa mereka tak boleh menang? Sebab mereka bersendirian. So bila ada satu parti yang menjadi perekat, yang menjadi kohesif, yang boleh melekatkan, yang boleh menggabungkan, yang boleh mencairkan, bukan mencairkan tetapi mensejahterakan pemikiran, pemikiran di antara semua, maka itulah yang mengakibatkan negara kita boleh mencapai kejayaan, pembangkang boleh mencapai kemenangan. 5 negeri pada 2008, 5 negeri pada 2013, 4 negeri pada 2013, tetapi akhirnya kita menang pada 2018 dalam pilihan raya. Bermula daripada mana? Kalau kita berbicara, Mahathir lah yang menyebabkan 2018 itu menang, kita kena faham, kemenangan itu bukan bermula 2018. Kemenangan itu adalah hasil years and years and years of apa yang kita dah buat sejak 1999 lagi. Sejak daripada zaman Barisan Alternatif, pergi kepada gabung dengan Semangat 46, pergi kepada Barisan Alternatif yang berpecah, bergabung jadi Pakatan Rakyat, membentuk Pakatan Harapan. It is the accumulation of over 20 years of work yang kita sampai ke 2018. And tiba-tiba, bila Mahathir muncul 2018, kebetulan menang pula pada waktu itu, kita kata disebabkan Mahathir kita menang 2018. Rafizi buat kerja 2 tahun sejak 2016 untuk nak menghadapi pilihan raya pada waktu itu. Dan dia sendiri mengatakan bahawa Mahathir bukan faktor utama kepada kemenangan kita pada tahun 2018. Kenapa kita kata demikian? Daripada 55 seat yang bersatu bertanding, yang mereka menang hanyalah lebih kurang 13. Tak sampai separuh pun daripada seat yang mereka bertanding, mereka menang. Dan pada waktu itu mereka bertanding menggunakan seat bendera apa? Logo ke apa? Logo keadilan. Jadi menggunakan logo keadilan. 55 seat dalam keadaan pada waktu itu kita menang 55 seat tu 55 seat yang dipertandingkan oleh Bersatu, hanya 13 yang mereka menang, tak sampai pun separuh. Balance tu adalah mereka yang melompat kemudian. Oh, sebab Mahathir lah mereka melompat. Kalau kita kalah pada masa tu, ingat mereka nak melompat ke? Kerana kita menang lah mereka nak ikut Mahathir. Tapi kalau kita bukan kerajaan pada waktu itu, ingat Zainuddin Hamzah Zainuddin, ingat yang geng-geng tu semua nak melompat ke daripada Sabah dan sebagainya? Dia orang tak akan melompat dan kita tahu benda tersebut. Namun begitu, itu bukan faktor utama. Apa yang berlaku 2018, bendanya tak lama, baru 2 tahun lepas, takkan benda tu dah lupa. Kita ada GST, kita ada 1MDB, kita ada NFC, sampai Rafizi kena tangkap Bafia. Kita ada kes-kes yang mana pada waktu Rafizi yang menjadi berada di dalam pentas politik, hari-hari dia dedahkan bagaimana Nasaruddin Maisa menerima puluhan juta daripada UMNO untuk bagi kepada PAS. Dia buat SD, dia cabar Nasaruddin Maisa supaya challenge dia punya SD. Nasaruddin Maisa tak berani.